الرحمن الرحيم الحمد لله الموفق المعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المتقين ورسول رب العالمين صلى عليه وعلى آله الطيبين وأصحاب الأكرمين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين والملائكة المقربين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبالمسلمين وببركات علومه في الدارين يا رب العالمين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه نية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tamanya dirafakkan puji dan juga syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya pada malam ini sekali lagi kita bertemu di alam maya, bertemu di dalam kuliah maghrib. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan keampunan, kerahmatan, kebahagiaan, mengurniakan terang hati, diberi taufik dan hidayah kepada kita semua di dalam keadaan kita nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, di dalam usaha kita untuk menambah ilmu, untuk menguatkan ilmu, bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu juga kita boleh tahu apa yang kita tak tahu, dan kita boleh ingat apa yang kita tak ingat, dan kita boleh beramal apa yang kita tak beramal. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kurnia ilmu yang memberi manfaat insya-Allah. Diucapkan sabas dan juga tahniah kepada tuan-tuan perempuan yang menyertai kuliah kita pada malam ini. Moga-moga kita di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih lagi berkisar kepada kelebihan-kelebihan ilmu ataupun galakan-galakan untuk menuntut ilmu. Maknanya kita gairah, kita suka, kita minat untuk belajar ilmu. Walaupun kita belajar secara maya, jadi kita nak bahawasanya ilmu yang kita dapati itu, khususnya di dalam kitab Pelita Penuntut ini, memberi galakan kepada kita untuk menambah, untuk mencari ilmu. Tujuannya bekalan kepada kehidupan kita dan amal kita ketika di akhirat nanti, ketika di mahsyar nanti. Moga-moga kita dapat ilmu yang kita boleh beramal insya-Allah. Pada malam ini muka surat 4. Kita jauhi. Muka surat 4 baris 16 Zul. Saudara Zul tulis muka surat 4 baris 16 dari bawah. Kita jauhi. Kita jauhi. Kita Rumi tak tahu. Kitab Rumi, siapa ada kitab Rumi? Kawan-kawan kita tak ingat. Ataupun kawan-kawan kita yang baru masuk. Ada kitab Rumi? Tak tahu. Semua kita jauhi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan hanya sesungguhnya dalam lafaz bahasa Arabnya
inna. Bahawa sesungguhnya dia nak mentaukidkan, menguatkan apa yang dia cerita. Maknanya menguatkan apa yang dicerita yang berkaitan dengan ilmu ini. Hanya sesungguhnya kemuliaan ilmu kerana ia. Sesungguhnya kemuliaan ilmu kerana ia ilmu jadi wasilah, jadi jalan kepada takut daripada Allah Ta'ala. Jadi oleh kerana itu dia khabar kemuliaan ilmu itu, kita dapat ilmu, orang yang mencari ilmu, orang yang ada ilmu, dia ni menjadi wasilah, menjadi jalan. Menjadi jalan, wasilatun. Itu bahasa Arab, wasilah, menjadi jalan takut kepada Allah Ta'ala. Kita menjadi jalan takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu peri penting. Kita ada ilmu hal ehwal syariat Islam, hal ehwal berkait dengan agama kita. Bermaksud mencuri perbuatan haram, perbuatan yang ditegah oleh agama. Jadi oleh kerana ada ilmu, maka kita takut nak mencuri. Itu maksudnya. Kita takut nak mencuri sebab kita ada ilmu. Kadang-kala orang yang tak takut mencuri ataupun contoh-contoh lain, makna dia tak ada ilmu, dia tak tahu, dia kosong. Jadi alhamdulillah kita ni ada ilmu, kita tahu hukum, kita tahu keadaannya, kita tahu itu, kita tahu ini, maknanya kita di dalam jalan yang lurus. Itulah pentingnya ilmu itu. Sebab ada satu cerita kisah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di dalam kitab Zuhratul Murid. Di dalam kitab Zuhratul Murid muka surat 4. Di dalam kitab Jawi Zuhratul Murid muka surat 4, ringkasnya, orang Yahudi bertanya kepada Sayyidina Ali. Kita dah mengaji kitab Zuhratul Murid ni di Masjid Kampung Lamai. Di Masjid Kampung Lamai, apa nama ni, tahun, tak ingat dah tahun. Kita mengaji tahun bila? 2014. 2014 mengaji dan khatam kitab ni. 2014 khatam pada 5 bulan 1 tahun 2020. Khatam. Jadi dalam kitab ni muka surat 4. Muka surat 4, Yahudi bertanya ke Sayyidina Ali. Jumpa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni hebat. Dia dengar cerita Yahudi ni, dengar cerita Sayyidina Ali ni hebat. Dia tanya, berpakat nak tanya. Kita ni tanya ke Sayyidina Ali ni soalan yang sama. Orang lain, beberapa orang, tapi soalan yang sama. Nak tengok dia jawab macam mana. Grup pertama, soalan dia, wahai Sayyidina Ali, dia kata, manakah penting ilmu dengan harta? Dengan harta. Soalan dia, mana penting sangat ilmu? Jawab Sayyidina Ali, ilmu. Jadi orang Yahudi tanya, mana penting ilmu dengan harta? Jawab Sayyidina Ali, ilmu tu penting dari harta. Sebab ilmu tu pusaka Anbiya. Harta itu waris Qarun, waris Fir'aun. Itu dia tanya, jawab dia. Maknanya penting ilmu sebab ilmu ni warasatul anbiya, makna pusaka Nabi. Ilmu ni pusaka Nabi, memberitahu. Manakala yang berkaitan dengan harta ini, harta Qarun, harta Fir'aun. Tu. Yang kedua, dia tanya lagi.
grup lain lagi. Grup lain pula dia tanya, apakah afdal ilmu dengan harta? Dia jawab soalan sama. Saidina Ali jawab afdal ataupun lebih baik ilmu daripada harta. Kerana ilmu itu memelihara kita, lepas tu harta kita kena jaga dia. Tu dia. Kita jaga ilmu ni dapat dia jaga kita. Manakala harta kita kena jaga dia. Lepas tu tanya pula, mana penting ilmu ataupun harta? Jadi Saidina Ali jawab, penting ilmu. Sebab harta itu banyak seteru. Banyak seteru. Banyak saingan. Harta ni sanggup bunuh kerana harta. Tetapi ilmu ini menjadi banyak kawan. Menjadi banyak kawan. Saudari kita ni bertanya, suara tak kuat. Saya ni habis dah suara. Jelas suara? Jelas? Ke tak Jelas kuat? tak? Ya, jelas tak? Jelas. Jelas. Suara slow tak dengar. Jelas, loud and clear. Loud and clear. Suara tak dengar. Tak dengar? Daripada Kampung Balut Kuantan, clear. Saya slow. Kampung Balut Kuantan clear. Pekan je. Clear. Pekan saya ni nak kuatnya. 100 dah suara. Setting Ustaz, setting handphone. Kena setting. Saya tak ada masalah, kuat 100% dah suara ni. Ataupun masalah internet. Lepas itu saudara kita khabar jelas juga. Dia mesej jelas. Kita berada dalam panggilan. Cikgu Azmin kata bagus. Permatang Pau Pulau Pinang. Tu dia. Jadi setting telefon ke apa ke begitu gini ataupun masalah lain. Minta maaf lah tu. Saya dah clear dah tu. Lepas tu yang ketiga dia khabar, maknanya harta ni kita banyak saingan, manakala ilmu banyak kawan. Ilmu banyak kawan, itu kelebihan ilmu. Lepas tu nombor 4, orang lain pula soalnya yang sama juga. Mana bagus harta dengan ilmu? Nombor 4 dia kata harta ini kita belanja ke dia. Belanja ke dia, kita membelanjakan harta ini berkurang. Tetapi kita nafkahkan ilmu ini, kita bagi ilmu sikit pun tak berkurang, malahan bertambah lagi. Itu dia. Ilmu. Maknanya kita kisah kelebihan menuntut ilmu dalam kitab Pelita Penuntut. Lepas tu saya sebut pula cerita Saidina Ali ni di dalam kitab Zahratul Murid. Zahratul Murid. Maknanya saya menafkahkan ataupun mengajar ilmu tak habis, bahkan bertambah pula. Bertambah. Sebabnya kitab Zahratul Murid ni saya mengaji masa zaman sekolah dulu. Lepas itu mengajar di Masjid Lamir. Lepas itu baca pada malam ini. Saya buka pada malam ini nak mengaitkan dengan ilmu. Mana bertambah, tak ada kurang sikit pun. Itu. Yang kalau tuan-tuan nak lebih jelas beli kitab Zahratul Murid. Zahratul Murid. Jadi saudara yang ada pernah mengaji di Lamir tu adalah kitab Zahratul Murid ni. Kemudian yang kelima sama saja soalannya. Yang kelima dia jawab jawab lain. Mana baik harta dengan ilmu? Saidina Ali jawab ilmu lebih baik yang kelima. Sebabnya harta, kalau ada harta, makna seseorang itu kalau kedekut dia panggil bakhil. Dia banyak harta dipanggil bakhil. Tapi kalau
orang yang ada ilmu maknanya mulia. Mulia. Ustaz-ustaz kita, tuan guru kita apa begitu begini, maknanya dimuliakan orang yang berilmu. Yang keenamnya, sama saja, orang lain pula tanya, mana bagus ilmu dengan harta? Jawabnya, ilmu, apa dia? Dia kata, ilmu ni tak ada masalah. Harta kalau tak jaga, dicuri. Harta dicuri. Tapi ilmu tak ada nak curi. Dia jawab. Yang ketujuh, sama saja, ilmu afdal, harta ni dikhabar, harta ni dihisap di hari kiamat. Lepas itu, orang yang mempunyai ilmu, maknanya dia ni diberi syafaat. Yang ke-8, begitu juga, maknanya molek ilmu daripada harta. Sebab harta ni habis, ilmu tak habis. Harta habis, ilmu tak habis. Yang ke-9 begitu juga. Harta ini mengeraskan hati, ilmu ini menerangkan hati. Yang ke-10, mana afdal, mana baik ilmu dengan harta? Saidina Ali menjawab, ilmu bagus. Ilmu ni dia kenal Tuhan. Lepas tu harta ni kita menjadi hamba kepada harta. Itu secara ringkas lah disebut di dalam kitab Zahratul Murid, muka surat 4. Muka surat 4. Muka surat 4 ya? Muka surat 4. Itu. Makna nak menceritakan kelebihan ilmu ataupun galakkan ilmu. Ada saudara kita suara tak jelas. Ada tak berapa dengar. Kena itu. Zo kata kena masuk semula. Masuk semula. Join semula. Join semula. Ada masalah teknikal agaknya. Seterusnya, jadi nak kabarkan bahawasanya ilmu ini merupakan jalan kepada Allah. Jalan takut kepada Allah. Ilmu ni. Jadi kita tahu benda itu, benda yang dilarang. Lepas itu kita tahu di dalam kehidupan kita di dunia, kita tahu keadaan kita bila mati, di di alam barzah, di alam kubur. Kita tahu itu yang takut sangatnya. Yang takut sangatnya kita di dunia ni tak ada apa-apa, kita boleh ikhtiar lagi, tetapi kita berada di alam barzah. Contohnya malam pertama berada di alam barzah, maka tak dapat tidak kita penuh penderitaan sekiranya kita buat sewenang-wenangnya semasa hidup. Buat sewenang-wenangnya semasa hidup. Lepas tu kita tidak ada bekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah kata bawa bekal banyak-banyak. Kita pergi kerja sekarang ni berbekal. Berbekal kerja pejabat ke begitu begini ataupun beli makanan, tak boleh nak makan kedai, kena berbekal. Jadi persoalannya kita bekal. Begitu juga kita ni bekalan. Contohnya musim korban ni, bekalan ilmu kepada orang yang nak korban, bekalan ilmu kepada orang yang nak menyembelih korban, bekalan ilmu kepada orang yang nak sembahyang raya. Sembahyang raya lain tampuka. Tiap tahu. Penyudahnya sembahyang raya usalli fardal maghribi. Semua. Maknanya kita tak ada persiapan ilmu. Persiapan ilmu. Maknanya kacau bilau ketika sembahyang raya. Lepas tu yang membagi penerangan pun kacau bilau juga. Lepas tu yang menjadi imam pula, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Tak ada teknik. Sepatutnya kita perjelaskan. Usallinya macam mana. Saya selalu sebut di dalam kuliah-kuliah ni. Usallinya macam mana, jelas.
usalli sunnata Idil Adha. Kita memberi penjelasan usalli sunnatan Idil Adha. KO bahasa Arab. Situ dah tak kena lah. Usalli sunnata Idil Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu dia. Jadi usallinya. Lepas itu takbir 7 kali. Lepas itu takbir 5 kali. Lepas itu tasbih di antara 2 takbir. Itu bekalan ilmu. InsyaAllah minggu depan kot nak cerita sembahyang raya. Lambat lagi sembahyang raya ni. 20 hari bulan. Minggu depan kot, hari Rabu ni ke, bila raya? 20 hari bulan. Semalam saya menengok anak bulan. 20 hari bulan. Jadi kita bekalkan ilmu supaya sembahyang kita, sembahyang hari raya sempurna kerana kemuliaan ilmu. Kita pula persediaannya apabila hari raya kita kena buka kitab. Kita mengaji ni kena buka buku. Takbir raya, usallinya, berkenaan dengan masalah yang berkait dengan hari raya. Saya suka begitu. Daripada sekolah dulu dah, maknanya bekalan kitanya musalli, buku perhimpunan amal ibadat, perhimpunan amal ibadat, kitab musalli, itu rujuknya. Kita merujuk kitab Kifayatul Ghulam, perukunan sembahyang, tuntunan ibadat. Kita tengok usalli macam mana, takbir macam mana. Takbir tu pakai lantau aja. Ambil mic, bedal takbir. Penyudahnya akhir sekali, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wajjahtu wajhiya lillazi. Makna tak ada bekalan ilmu. Ujur tu. Kita main melenggok saja. Makna tak ada persiapan. Itu kemuliaan ilmu. Menunjukkan wasilah. Makna wasilah tu mana? Wasilah saya khabar tadi. Wasilah. Jalan, Ustaz. Jalan. Wasilah tu jalan. Makna takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tujuan kita menuntut ilmu. Kita tahu. Kita tahu syariat, lepas tu kita tahu nak beramal. Sedikit sebanyak sama ada beramal yang fardu bagi kita, lepas tu beramal yang sunat bagi kita, anjuran, maka kita tahu perkara-perkara yang berkenaan. Yang wa istihqaq, yang layak. Istihqaq ni layak dengan dia, dengan ilmu akan karamah di sisi Allah Ta'ala. Maknanya ilmu itu kemuliaan, ilmu seseorang takut kepada Allah Ta'ala dan dia layak karamah. Karamah ni kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Makna orang yang berilmu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Maknanya kita menuntut ilmu ni, kalau kita mati syahid akhirat. Sebab itulah kita berazam menuntut ilmu sepanjang hayat. Faham tak faham, reti tak reti, mendengar ilmu, menuntut ilmu. Maknanya tak dapat banyak, sikit, tak dapat sikit, sikit lagi. Maknanya sekurang-kurangnya kita tahu dan pernah mendengar. Sebab itulah daripada awal ni kulit kitab ni khabar Imam Syafi'i khabar. Kita ni menuntut ilmu tak dapat ilmu melainkan 6 perkara. Kita kena cerdik, pintar. Belajar ni kita kena pintar. Pintar cerdik sikitlah. Yang kedua, kita kena tamak. Berlumba-lumba. Tamak tu makna sepanjang masa nak. Tamak sepanjang masa. Nak belajar ilmu sepanjang masa. Kita ni nampaknya ada 100. Penuh lah dah. Kita satu lane je malam ni. Saya khabar ke Zul, satu lane saja.
kerana 2 link tak penuh. Rugi jual 2 link tak penuh. Kita 1 link saja. Nampaknya 100 orang yang dapat menyertai kita pada malam ini. Moga-moga bermanfaat. Tahniah kepada semua. Moga kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat mutiara ilmu pada malam ini. InsyaAllah, jika kita tidak dapat pada malam ini, makna cuba lagi malam hari Rabu esok. Hari Rabu. Dan sekiranya permintaan banyak lagi, kita buka link 2 pula. Buka link 2. Buka link 2. Jadi sekarang ni 100 orang penuh lah dah. Penuh. Benda tadi lupa dah. Tengok Ustaz, benda dia Wois ya. Sekarang Ustaz, Wois ke? Apa dia? Soalan dia, Wois talk kau ni? Wois talk mana? Wa istihqaq. Wa istihqaq. Bahasa Arab tu. Layak maknanya. Menjadikan layak dengan dia, dengan ilmu. Wa istihqaq maknanya mentahqiqkan, membenarkan dia tu layak dapat karamah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya mulia. Orang yang berilmu. Kita ni contohnya kita reti azan. Mana orang suruh kita azan? Haji azan. Sebab kita sedap sikit suara orang. Mulia. Itu kisah azan saja. Kisah azan. Lepas tu ilmu kehidupan kita. Kita ni pandai melapah lembu. Masa korban raya haji. Makna ilmu melapah lembu tu memang orang panggil kita. Haji lapah lah ni. Pak. Jadi ilmu. Kita ni tak ada ilmu ni, tukar minum air, karipak aja. Menghabiskan air je. Tak ada ilmu. Jadi oleh kerana itu penting. Penting ilmu ni, dia menggalakkan kita, maknanya kelebihan ilmu. Kita nak mencari ilmu supaya kita reti, kita faham, walaupun memakan masa. Sebab itu Imam Syafi'i menyebutkan, maknanya cerdik, tomak, tamaknya, nak. Tamak harta tak boleh. Nak. Lepas itu bersungguh-sungguh. Kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Lepas tu duit. Duit ni maksud nak beli pen, beli pensel, beli kitab. Ini duit juga sebab internet apa begitu begini. Duit juga. Lepas itu nasihat guru. Mesti mendapat nasihat guru. Saya ingat guru saya dulu, dia khabar entah mengaji. Entah mengaji ni, biar mengaji sikit, kitab banyak. Biar mengaji sikit, kitab banyak. Rupanya dia falsafah dia, ayat dia tu. Biar mengaji sikit, kitab banyak. Maksudnya, kita mengaji sikit, lepas itu merujuk kitab banyak. Berkembang ilmu. Saya ingat sangat. Sampai mati saya ingat tu. Maknanya dia kata biar mengaji sikit, tapi kitab banyak. Maksudnya kita buka satu kitab, Wasyahul Aprah, ataupun kitab pelita penuntut. Kita kena tengok Zahratul Murid, kita kena tengok Bidayatul Hidayah, ilmu usuluddin, kita kena tengok Hidayatus Salikin, kita kena tengok As-Sadatul Muttaqin, Syarah Ihya, kita kena tengok Madarijus Salikin, kita kena tengok Minhajul Qasidin, kita kena tengok Siyarus Salikin. Itu dia. Kita kena tengok Tanwirul Qulub. Ustaz ni pedaah agaknya sebut-sebut kitab. Tak percaya, mari ke rumah saya. Tak percaya, mari ke rumah saya. Kita ni mengajar-ngajar ni nak menambahkan lagi. Nak menambahkan lagi, kitab banyak. Maksudnya ke kitab pelita penuntut, tapi merujuk nak dikongsikan kepada jamaah supaya ada manfaat. Itu Zahratul Murid ni. Bukan tipu. Zahratul Murid. Zahratul Murid. Ada Zahratul Murid? Ada? Ada Ustaz. Ada. Siapa lagi ada? Zahratul Murid?
Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Ada Ustaz. Ada, alhamdulillah. Boleh rujuk muka surat 4. Muka surat 4. Seterusnya, jadi kalau berkait dengan karamah, kita teringat perkataan karamah. Dalam ilmu tauhid, dia ada 7-8 perkara yang disebut luar biasa. Kalau kitab lama-lama, orang tua-tua lama disebut benda luar biasa. Dalam usuluddin. Dia sebut perkara-perkara Mencari adat. mencari adat, tepat sekali. Perkara-perkara mencari adat maknanya perkara-perkara menyalahi adat, lepas tu perkara-perkara luar biasa. Dalam ilmu usuluddin. Kita mengaji, tapi ada setengah kitab tak ada. Kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ni jangan salah faham, dia ada 2. Bidayatul Hidayah ilmu usuluddin 1, Bidayatul Hidayah ilmu tasawuf 1, Imam Ghazali. Yang kisah mencari adat perkara luar biasa ni di dalam Bidayatul Hidayah kitab Jawi ilmu usul ataupun ilmu tauhid. Saya sebut secara ringkas. Pertama, mukjizat. Perkara mencari adat. Yang kedua, irhas. Pertama, mukjizat. Yang kedua, irhas. Yang ketiga, karamah. Kita bincang ni tadi. Karamah. Orang yang berilmu mendapat karamah. Yang keempat, ma'unah. Bukan kumpulan ma'unah tu. Kumpulan masa dulu. Kumpulan berperang. Benda namanya? Jenalik apa nama? Jenalik. Bukan itu, ma'unah. Yang kelima, sihir. Yang keenam, istidraj. Yang ketujuh, syu'urah. Yang ke-8, ihanah. Itu perkara mencari adik. Mencari adik pula. Mencari adat. Menyalahi adat. Saya ulang balik, mukjizat para rasul. Mukjizat tu para rasul. Irhas sebelum jadi rasul. Karamah wali-wali. Karamah wali-wali. Ma'unah orang-orang saleh. Termasuklah kita insya-Allah. Orang-orang saleh, orang-orang yang baik. Ma'unah. Lepas tu sihir orang jahat. Buat sihir ni. Buat sihir ni hukumnya syirik. Lepas tu hukumnya kafir. Buat sihir ni bahaya. Buat sihir kedai supaya tak laku. Awak kafir. Bahaya. Buat sihir-sihir ni biar dia sakit. Biar dia sakit. Awak tak ada benda lah di pada mahsyar esok. Masalah buat sihir ni saya selalu sebut dalam kitab ni, mengaji tauhid ni. Buat sihir ke orang ni, dosa dia pergi ke yang buat sihir tu. Dosa dia. Lepas itu, amalan orang yang buat sihir ni pergi ke yang kena sihir. Bergembiralah dia di pada mahsyar. Itu sihir. Kemudian istidraj. Istidrak ni maknanya apa nama? Allah bagi kepada orang kafir ataupun orang Islam, orang Muslim. Maknanya membuat satu perkara dia tak semayang pun, dia kaya raya. Istidrak. Maknanya Allah menghina dia. Menghina dia. Kawan tak semayang pun, kawan kaya pada awak. Kawan tak semayang pun, naik bendera putih tak ada. Bendera putih tak ada. Maknanya istidraj. Lepas tu syu'urah. Syu'urah ni silap mata. Silap mata. Lepas tu ihanah. Ihanah Allah nak menghina dia. Menghina dia. Contohnya Musailamatul Kadzab
dia mengaku zaman Nabi, dia mengaku dia Nabi, dia Rasul, maknanya orang buta dia kata dia boleh buat celik. Boleh buat celik, bahkan dia buat syuur perkara luar biasa tu, lah kedua belah mata buta. Itu dia. Itu 8 perkara kita ingat. Dalam kitab Bidayatul Hidayah muka surat 25. Bidayatul Hidayah muka surat 25, kitab tauhid. Itu yang dikatakan karamah, kategori itu, kelompok itu. Dan bahagia berkekalan selama-lamanya. Orang yang berilmu ini bahagia selama-lamanya, dunia dan akhirat. Itulah kelebihan. Setidak-tidaknya kita menghadiri walaupun secara maya, kita gembira. Betul tak? Kita gembira, saya nak tanya. Betul tak? Betul. Betul. Betul Ustaz. Betul. Gembira. Walaupun kita hayal duduk di kerusi, di meja di rumah kita, kita mengamati. Contohnya saya sebut 8 perkara ni tadi, kita mengamati. Ingat tak ingat itu cerita lain. Makna kita mengamati. Lepas itu kita bergembira nak join kepada online kita ni, berpusu-pusu. Lepas Haji Maghrib, wirid-wirid sikit apa begitu begini, berpusu-pusu, maknanya bimbang tak dapat masuk. Bimbang tak dapat masuk. Artinya gembira. Lepas itu sesedara kita boleh jadilah. Boleh jadi. Maknanya boleh jadilah. Saya agak. Maknanya kalau tak dapat masuk lain pada malam ini, dia rasa ralat, rasa kecewa. Rasa kecewa. Maksudnya Betul, dia Guru. dia rasa kecewa. Betul. Saya lambat pun ada rasa nak marah lah. Kenapa saya tak ada? Jangan marah. Bahaya. Maknanya dia rasa kecewa. Sebaliknya ada setengah orang alhamdulillah tak dapat relax. Itu dia maknanya macam kita masjid pula, masjid di surau kita, maknanya malam ni ustaz sekian mengajar. Ada ke tak ada ustaz ni? Datang ke tak datang? Bila tak datang, alhamdulillah. Itu. Jadi orang yang tak minat dan tak bersungguh-sungguh, kita tengok kata Imam Ghazali 456 perkara itu. Kata Imam Ghazali saya sebut ke tadi, di awal-awal kitab tadi, kulit kitab tadi. Kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali. Maknanya 6 perkara yang saya sebutkan tadi. Maknanya bersungguh-sungguh mesti nak di dalam menuntut ilmu. Perlu ditengok kitab. Kalau tak erti Jawi, beli Rumi. Kalau tidak ditulis. Lepas tu pennya begitu begini. Makna lengkap perkakasnya di dalam kita nak menuntut ilmu. Saya ni ada pen. Depan saya. Mana pen? Tak nampak. Tak nampak pen. Kitab nampak. Tak nampak pen. Tak nampak. Macam mana nak tunjuk pen? Kamera. Nampak kitab. Itu dia. Salah kamera, tak nampak. Pen ada? Pen ada. Itu nak kabarkan. Seperti barang yang dikatakan bagi Muhammad ibnu Al-Hasan bin Abdullah akan suatu syair. Syair. Syair Arab ni suka syair. Syair yang berfalsafah. Lepas tu syair yang memberi pengajaran kepada kita. Menusuk di dalam jiwa kita. Apa dia syair dia? Belajar olehmu kerana bahawasanya ilmu itu perhiasan bagi empunyanya. Syair kata belajar ilmu
ilmu itu perhiasan bagi orang yang belajar ilmu. Perhiasan. Perhiasan ni artinya dia falsafah sikit. Maknanya kita tahu. Jangan buat tahu ataupun profesor serba tahu. Tak boleh. Kita kena tahu betul. Kita kena tahu betul. Jadi oleh kerana itu, orang yang belajar ilmu, dia ni perhiasan. Az-zain. Az-zain maknanya perhiasan kepada kita ni. Kita ni, perhiasan. Maknanya orang yang belajar ilmu ni indah kepada dia sebab dia tahu. Indah kepada dia sebab dia tahu. Macam kita pakai serban. Pakai serban. Pakai serban ni, saya dulu pakai serban. Belik. Masa mengaji-ngaji dulu. Itu dia. Pakai serban. Indah. Indah. Berbelik serban tu. Manakala tak berserban, tak ada ilmu yang berkait dengan serban, penyudahnya ekor lepas ke depan. Ekor serban ni lepas ke depan. Ekor serban ni. Ekor serban ni lepas ke depan. Itu dia. Lepas itu, ada nisbah serban ni pula. Ada orang mengaji pondok, tuan guru itu, tuan guru ni, lain dia punya belik serban ni. Lain dia punya belik serban ni. Kadang-kadang kita tak pandai, pakai serban ni, gaya serban Bengali. Itu perhiasan. Tak apalah, serban atas kepala, malah tanggal. Apa nama ni? Perhiasan bagi empunya diri. Percaya tak percaya tuan-tuan sekalian? Ilmu ni perhiasan. Contoh kita mengaji. Kita pandai mengaji. Kita pandai mengaji majlis khatam Quran. Orang akan panggil kita. Lepas itu, kita ni tidak teragak-agak untuk naik ke rumah. Sebab kita pandai membaca Quran. Cuba kalau tak pandai baca Quran, sakit perut selalu. Itu dia. Itu dia masalahnya. Perhiasan dan kelebihan dan tanda bagi sekalian sifat kepujiannya. Kepujian orang yang belajar ilmu. Itu dia. Jadi nak kabarkan syair ni, dia suruh belajar ilmu. Kerana ilmu itu perhiasan bagi orang yang belajar ilmu tersebut. Lepas tu kelebihan dia tanda kepujian kepada dia. Tu dia tanda kepujian kita menuntut ilmu. Serba sedikit kita reti, kita faham. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kalau ada masa makna kita berlumba-lumbalah di dalam menuntut ilmu walaupun secara maya. Walaupun secara maya. InsyaAllah mudah-mudahan kita ni, COVID ni habis ni, insyaAllah kita boleh ke masjid, boleh ke surau dan jadualkan betul. Jadualkan betul diri kita. Jika ada kelapangan, jika ada tak ada halangan, kita jadualkan kita untuk menghadiri majlis ilmu. Yakin dan percayalah, tidak rugi. Di akhirat kita mendapat kata-kata Rasulullah, sabda Rasulullah tentang menuntut ilmu. Lepas tu dalam Al-Quran kisah menuntut ilmu. Lepas itu di atas dunia ni. Di atas dunia ni jelas dan terang apabila kita menuntut ilmu ni tidak ada sesuatu kerugian melainkan keuntungan. Kita reti. Kita reti. Kita faham dan kita boleh beramal. Jadi olehmu menuntuti faedah tiap-tiap hari akan bertambahnya. Jadi olehmu menuntuti. Maknanya jadi kita
orang yang menuntut ilmu, kerana faedah tu bertambah tiap-tiap hari kalau kita belajar tiap-tiap hari. Bertambah. Ilmu tu bertambah, bukan berkurang. Bertambah. Maknanya kita belajar tiap-tiap hari. Masjid surau kita ni tiap-tiap malam. Pilih saja. Pilih subjek-subjek itu. Lepas tu pengurusan surau masjid pula kena reti juga. Makna hadis 40, 3 ustaz. Tak jadi. Maknanya 7 malam tu 7 subjek sepatutnya. 7 malam 7 subjek. Apa nama ni, tajwid, fiqh, tauhid, tasawuf, hadis, tafsir, sirah. Lengkap. Sirah, kisah Nabi. Tajwid, nak membaca Quran. Tauhid, ilmu usuluddin. Fiqh, ibadat, apa nama, muamalat, munakahat, jinayat. Tafsir, tafsir Al-Quran. Hadis, hadis Nabi. Lengkap. Lepas ini kita tengok masjid-masjid kita yang aktif ataupun surau kita aktif, dia hendaklah ada 7 subjek ini. Saya ulang balik. Subjek tauhid, subjek fiqh, subjek tasawuf, subjek tajwid, subjek tafsir, subjek hadis, subjek sirah. Dia merangkumi. Merangkumi keperluan di dalam menuntut ilmu. Jadi dia bertambah. Kalau orang menuntut ilmu ni bertambah. Dan nak diingatkan juga, ilmu ni tak menjadi tadah telinga je. Kalau nak ilmu tak menjadi tadah telinga. Melalui tadah telinga kanan, tadah telinga kiri. Dia naklah mempunyai proses dia, sama ada kita menulis, sama ada kita mencatat, sama ada kitab di depan kita. Barulah proses menuntut ilmu tu. Jadi kalau tadah telinga, tadah telinga saja, tiba-tiba tarik telinga besar. Tarik telinga besar, tak faham. Tarik telinga besar. Mana tarik telinga besar, tak masuk ilmu tu. Jadi, kalau kita nak mencari ikan pun, kena ada pekakah-pekakahnya. Kalau nak mencari ikan, pekakah-pekakahnya. Kalau nak masuk hutan, pekakah-pekakahnya. Mesti ada senapar contohnya. Mesti ada parang, mesti ada itu, ada ini. Barulah kelengkapan. Ilmu, tak dapat tidak berkitab. Sebabnya, pemikiran kita bukan macam komputer. Bukan macam kamera. Makna tangkap gambar tu, dapat gambar selalu. Jadi kita ni banyak cawang-cawangnya. Banyak furuk-furuknya. Mikir situ, mikir sini. Tak dapat ilmu. Bini kita suruh pergi ke pasar. Abang, tolong beli toge. Nak buat mi kari. Nak buat mi kari. Tiba-tiba motor kita pancit. Pancit pergi ke Pekan Lama. Pekan Lama, apa nama, tayar tampal begitu gini, pergi ke pasar. Bila pergi ke pasar, lepas itu, bini aku tadi pesan nak beli mana? Lah beli ubi gentang. Ubi gentang buat mana? Buat mi kari. Sepatutnya catat. Awak beli mana? Suruh beli mana? Nak buat mana? Nak buat mi kari. Kalau mi kari kena ada ayam. Mi kari kena ada toge. Mi kari kena ada sawi. Mana lagi? Resipi mi kari. Mi kari kena ada kari. Mi kari tak boleh letak kurma. Tu dia. Lepas tu mi kari santai ya. Mi kari santai. Jadi catat. Sekarang ni kita boleh catat dalam telefon je. Boleh tulis ni. Malah kertas apa gitu begini. Maksudnya ilmu tu lebihlah lagi kita nak mencatatnya. Nak mencatat.
kena berkitab apa begitu begini, barulah melekat ilmu kita. Daripada ilmu dan berenang olehmu di dalam laut segala faedahnya. Daripada ilmu tu, berenang olehmu di dalam laut. Maksudnya, di dalam ilmu. Ilmu ni di dalam laut ni maksudnya, cabang-cabang ilmu kita pandai belaka. Hak diceburi. Yang kita ceburi ilmu tu kita pandai belaka. Boleh buat belaka. Boleh itu, boleh ini. Apa nama nak semayang tarawih. Semayang tarawih ni kadang-kadang minta maaf cakapnya, Tok Imam reti membawa tarawih. Dia membawa Bilal tak reti. Kita ni nak semayang tarawih ni 20 ke 8 ke kita ready. Subhanal Malikil Ma'bud, makna Tok Bilal. Apa nama rakaat kedua, rakaat keempat, fadlan minallah, rakaat kena. Rakaat ketujuh, 2, fadlan, 3. Subhanal Malikil Ma'bud. Maknanya 2, 4. 4, fadlan minallahi wa ni'mah. 5, 6. Maknanya, sepatutnya, Subhanal Malikil Ma'bud. Tok Bilal terkentut pula. Makna Tok Imam terpinga-pinga. Dia tak reti. Tok Imam tak reti. Nak ngambil air sembahyang. Bilal ni pergi ngambil air sembahyang. Apa nama Tok Imam apa khabar? InsyaAllah kita berhenti seketika. Lah awak tak lepas. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil ladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada. Tu Imam. Subhan Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikatu war-Ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaih. Tok Imam cover Tok Bilal. Lepas itu nak sedap lagi, dia Tok Imam menjadi Bilal, Tok Bilal tu dah ambil air sembahyang, suruh ke dia jadi imam pula. Itu baru kemas. Makna Tok Imam boleh jadi Tok Bilal boleh jadi Tok Imam. Baru kemas. Itu dia kata laut sekalian faedahnya. Jadi nak kabarkan bidang yang kita ceburi, apa nama, mestilah kita tahu A sampai Z, 1 sampai 10. Kita dalam proses amal-amal yang kita buat. Contohnya memandi orang mati. Memandi orang mati ni daripada mengangkat mayat sehingga baca doa selepas mandi mayat. Itu pakej dia. Lain tak pukar tak boleh. Kita mengangkat mayat usul dalam bilik air, dalam apa nama tempat mandi mayat. Lepas tu kain menutup dia, kita buat kain basahan, apa begitu gini, air apa semua. Nawaitul ghusla li hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Cucu air bidara apa basuh. Cuci. Lepas tu kita sabun air air bidara, lepas tu sabun air biasa, lepas tu sabun gitu gini, mengiring sini. Lepas itu kita cucur air ni semua, meruang apa semua sekali. Lepas itu kita angkat. Kita angkat bilah. Kita bilah. Lepas tu bilah atas mayat tu. Lepas tu kita jiruh tempat mandi. Letak pula. Lepas itu kita ambil kain bersih. Kain basahan dia tu. Tanggal. Baru kita ngambil air semayang. Ataupun kita jiruh air sembilan dulu. Lepas tu Allahumma ja'alhu minat tawabin. Waj'alhu minal mutatahhirin. Waj'alhu min ibadikas salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa semayang mayat. Semayang mayat pula. Doa lepas memandi mayat. Lepas tu kita tutup apa begitu begini, angkat semula. Maksudnya lautan ilmu, faedah dia kita mengaji dan kita faham. Boleh faham?
Boleh faham? Boleh insya-Allah. Boleh faham. Ada pesanan ni. Saudara link satu tak pernah berubah sama saja dari siri mana link satu tak pernah berubah. Link satu. Okey. Lepas itu, tuntut olehmu akan fiqh. Subjek fiqh. Ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Dia suruh tuntut ilmu fiqh kerana fiqh terlebih afdal yang memimpinnya. Itu dia. Suruh tuntut ilmu fiqh. Ilmu fiqh tu syariat. Syariat, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Hukum hakam. Kita tahu hukum hakam. Disuruh menuntut ilmu fiqh kepada kebajikan dan takutkan Allah dan terlebih betul yang betulnya. Kita mengaji ilmu fiqh ni afdal kita kerana kita membawa kepada takutnya kepada Allah dan membetulkan perkara-perkara yang kita buat. Ilmu fiqh. Kalau orang masuk universiti ataupun orang diploma, fakulti bidang syariah. Bidang syariah ni dia banyak sikit mengajinya. Ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, mengaji, tafsir Quran mengaji, hadis mengaji, hadis ahkam gitu begini dia mengaji belaka. Kuliah syariah. Fakulti syariah ataupun subjek syariah. Fakulti syariah kita ni pengajian universiti dalam negeri ni pengajian Islam. Pengajian Islam, lepas tu dia panggil jurusan, jurusan syariah, jurusan usuluddin. Tetapi jurusan syariah ataupun kalau di Mesir ni fakulti kuliah syariah. Maknanya kuliah syariah ni dia mendalami semua. Kuliah usuluddin tak ada seperti kuliah syariah. Dia mendalami semua. Kerana kuliah syariah ni bab fiqh. Ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Jadi nak membetulkan panduan kepada perkara-perkara yang kita buat. Perkara-perkara yang kita buat dari konteks ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Dan ialah ilmu yang menunjuk kepada jalan-jalan petunjuk. Ilmu fiqh ini ilmu yang menunjuk kepada jalan syariah. Menunjuk. Dalil itu, dalil ini. Buat itu, buat ini. Contohnya kitab Jawi hak fiqh. Fiqh. Kitab Al-Mu'inul Mubin. Al-Mu'inul Mubin. Dia ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Al-Mu'inul Mubin. Tuan-tuan pernah tengok kitab Al-Mu'inul Mubin? Pernah kitab Jawi? Pernah tak? Tak pernah. Siapa pernah? Tak pernah. Saya nak tunjuk kejap. Itu dia. Kitab Al-Mu'inul Mubin. Ini kitabnya. 4 jilid. Kitab Jawi ni. Jilid pertama. Jilid kedua. Nombor 2. Jilid. Kitab saya ni kitab lama dah. Ketiga. Jilid keempat. Dia ada. Maknanya kalau kita mengaji kitab Al-Mu'inul Mubin ni sebagai asas. Sebagai asas di dalam memahamkan fiqh. Sebab dia ada dalil Quran, dia ada perkataan ulama, dia ada hadis Nabi. 4 jilid kitab ni. Kalau ada nak beli, cari dalam Shopee ke. Al-Mu'inul Mubin. Al-Mu'inul Mubin. Kitab Jawi. Ini nombor 4.
Nombor 4. 1, 2, 3, 4. Dia mendalam. Dia mendalam pembahasannya secara ringkas. Kitab tu. Dia suruh belajar fiqh. Kerana fiqh ni penunjuk kepada kita. Ialah kota yang mensangkakan daripada sekalian kesusahannya. Makna dia kota. Kota maknanya benteng. Apa nama ni? Lingkungan dalam mencari masalah-masalah. Masalah-masalah di dalam fiqh kita nak membetulkan ataupun kita nak menjelaskan perkara-perkara yang berkait dengan kekeliruan di dalam hukum-hukum. Kerana seseorang yang alim pada fiqh yang waraknya, yang alim pada fiqh yang waraknya, makna dia alim pada fiqh artinya kita merujuk kepada hukum hakam. Ustaz bukan semua orang rujuk kepada ustaz. Ustaz bukan semua orang refer ke dia. Maknanya kita nak tengok juga makna ustaz ni reti tak reti. Dinisbahkan zaman sekarang ni, kalau kita nak suruh bertahlil, suruh berdoa, contohnya, kita tak berani, budak-budak nak belajar, sedang belajar ni nak suruh doa, suruh bertahlil, ataupun suruh nak membaca khutbah, kalau kita tak tahu yang dia tu reti. Timbang dia khabar, kita menyudi dia. Kita menyudi dia. Tidak semestinya dia tu belajar universiti, dia boleh membaca khutbah. Tongkat khutbah pun tak pernah pegang. Umpamanya. Buku khutbah tak pernah pegang. Jadi, kena pastikan dia ni pandai sungguh. Pastikan dia ni pandai sungguh. Jadi, oleh kerana itu, dia kata orang yang belajar ilmu fiqh ni, orang yang warak, sebab dia tahu hukum. Dia tahu hukum. Jadi, oleh kerana itu, dia suruh kita belajar ilmu fiqh mendahului ilmu-ilmu yang lain. Di samping itu, ilmu tauhid juga, ilmu tasawuf juga. Jadi, kita dapat faham bahawasanya kemuliaan ilmu itu menyebabkan kita sampai ataupun jalan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang belajar ilmu ni melayakkan dia karamah di sisi Allah Taala dengan izinnya. Lepas tu dia bahagia selama-lama sebabnya dia faham. Boleh faham? Boleh faham? InsyaAllah. Nak tanya, peksa sikit. Nak peksa sikit, apakah kemuliaan ilmu? Kita takut pada Allah. Kita takut kepada Allah Ta'ala. Lagi? Tamak. Ya. Tamat. Boleh memimpin kita, Tamak. boleh memimpin kita kepada kebaikan. Boleh memimpin kepada kebaikan. Diri kita yang belajar tu boleh memimpin. Lagi? Bahagia selamanya. Bahagia selamanya. Lagi? Kita belajar ilmu ni. Menunjuk jalan yang lurus. Petunjuk. Menunjuk jalan yang lurus. Petunjuk. Lagi? Ilmu menjaga kita. Ilmu menjaga kita. Lagi? Harta kita jaga dia. Lagi? Bahagia selamanya. Bahagia selamanya. Lagi? Dimuliakan orang yang ada ilmu. Dimuliakan orang yang ada dulu. Kadang-kadang orang yang ada ilmu ni dikutuk pula. Dikutuk juga. Makna cabaran. Lagi?
Syafaat ilmu. Syafaat ilmu. Orang yang ilmu ni syafaat, dapat syafaat. Guru dengan anak murid dapat syafaat. Lagi? Banyak ni. pusaka dunia. Ilmu pusaka anbiya, warasatul anbiya. Lagi? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Lagi? Tanda sebagai sifat Orang banyak ilmu, banyak taulan. Banyak taulan, banyak kawan. Orang yang ilmu. Lagi? Sentiasa bagi sekalian ingin sifat kejadian. Oh, bagus. Berserabut jawab ni. Maknanya faham sungguh lah tu. Berlumba-lumba nak menjawab tu. Jadi ringkasnya, kita dah pukul 9 dah. Dah pukul 9. Ringkasnya saya nak membuat rumusan kepada ilmu yang kita belajar dalam kitab ni. Yang pertama sekali, ilmu ini mulia kepada orang yang mencarinya. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu ini ataupun mencari ilmu ini, dia layak dengan izin Allah Ta'ala karamah. Sebab dia tahu. Yang ketiganya, berbahagia berkekalan selama-lamanya. Yang keempatnya, orang yang belajar ilmu, ilmu itu menjadi perhiasan kepada diri dia. Dan orang yang belajar ilmu mendapat kepujian. Mendapat kepujian bagus. Bahkan di kalangan malaikat. Ilmu ini bertambah-tambah. Dan kita ni berenang di dalam laut ilmu. Terutama kita belajar ilmu fiqh lagi afdal sebab ilmu fiqh itu membetulkan apa yang kita buat. Mensahihkan apa yang kita buat. Akhir sekali, ilmu itu menunjuk jalan petunjuk. Dan ilmu itu memberikan kepada melepaskan daripada kesusahan. Dan akhir sekali dia sebut terlebih susah syaitan daripada 1000 abidnya. Maknanya syaitan itu terlebih susah nak menggoda orang yang berilmu daripada orang yang beribadat tanpa ilmu. Itu dia yang kita belajar pada malam ini. Jadi nak kabarkan kemuliaan ilmu, rangsangan motivasi, carilah ilmu, kita belajarlah sebaik mungkin, belajarlah sedaya upaya kita untuk mendapatkan ilmu bersusah payah, walaupun secara maya sekalipun ilmu itu tidak merugikan kita, sebaliknya membahagiakan kita dunia dan akhirat. Sehingga kita bertemu lagi pada hari Rabu, insya-Allah. Allahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin wal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Sama-sama Tuan Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ustaz.